لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami, rahmatilah kami dengan rahmatmu, jauhkanlah kami daripada kemurkaanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan pihak penganjur SPAQ, sahabat pecinta Al-Quran, seterusnya barisan moderator, seterusnya pihak penaja ataupun para penaja, dan ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, pertama dia nak buat selamanya marilah kita merafakkan, menzahirkan rasa kesyukuran ke hadrat Allah Azza wa Jal dengan sekurang-kurang lafaz Alhamdulillah atas segala nikmat kurniaan ke atas kita semua, khususnya nikmat Islam dan iman dan nikmat kehidupan, sehinggalah pada saat ini Allah masih berikan kita peluang untuk kita menambahkan, meningkatkan amal soleh dan kita bertaubat dan menjadi seorang insan yang lebih bertakwa. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita semua dalam kalangan orang yang berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah, amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Semoga sihat walafiat, semoga dalam ketenangan, dalam keadaan yang seronok, happy, gembira, bersemangat untuk kita teruskan majlis ilmu kita dalam kita mengambil manfaat dan kita nak sampai sebarkan kepada orang lain, insya-Allah, amin. Baik, jadi mungkin boleh react sikit ke kan, buat good ke, ataupun tulis mesej sikit ke kan, apa khabar, sihat kan. Mudah-mudahan adalah sikit respon. Okey, alhamdulillah, ada sikit respon tu seronok sikit lah. Baik, jadi okey, terima kasih kepada semua yang memberikan respon. Semua thumbs up. Thumbs up ni teringat makan kacang, thumbs up kan. Okey, jadi hari ni pun hari Khamis, alhamdulillah. Semoga ramai yang berpuasa. Hari ni dah 11 Rabiul Akhir. Jadi maknanya esok Jumaat 12, Sabtu 13. Saya tak tahulah kan nak kata macam mana. Tapi kalau ibu perasan daripada awal tahun hijrah ni, banyak kali lah pertengahan bulan ni jatuh pada hari cuti.
Tak tahu saya bila tengok balik daripada awal, daripada Muharram tu, ada je lah masa-masa nak puasa pertengahan bulan yang kelebihan ni kita bincang dulu kan. Puasa sepanjang tahun kan, dalam hadis riwayat Muslim. Nabi dah berikan satu kelebihan ganjaran. Tapi masalahnya satu cabaran pula, dia berlaku hari cuti. Sabtu, Ahad, macam minggu ni Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin okey lagi lah, Alhamdulillah lah kita boleh puasa lagi, insyaAllah puasa 2 in 1 kan. Puasa Isnin dan puasa pertengahan. Tapi 13, 14 Sabtu, Ahad ni memang mencabar iman lah. Pasal kita dah cuti sekolah, cuti lah, hari cuti kan. Kemudian mungkin ada planning kita nak pergi ke mana-mana kan, satu. Macam saya sendiri pun ada program pula, program dengan pelajar. Jadi kita nak puasa pun tak kena pula, kita nak handle program. Letih pula dah. Kan jadi macam rugilah kita nak puasa tapi tak dapat pula kan. Tak ada, dia macam bertembung dua benda. Jadi nak buat macam mana kan, bagi yang kita ni yang mampu, yang berkesempatan, maka ambillah peluang. Kan tak mampu tiga-tiga tu, ambillah satu. Kan, ataupun 2, ikutlah kemampuan kita. Bagi yang mungkin memang ada halangan, ada kenduri, ada program, mungkin program keluarga kan, apa-apalah kan, apa-apa sebarang halangan, maka tak apa, teruskan. Cuma kita cuba untuk dapatkan kelebihan puasa itu melalui dengan kita mungkin boleh bagi makan kepada orang yang berpuasa, kita mungkin sampaikan kepada orang lain tentang puasa kan, kita sebut je biasa-biasa je, jom kita puasa ke apa kan, sampaikan hadis ke, sharekan image tentang kelebihan puasa. Jadi kita dapatkan ganjaran tu melalui macam tu. Kan kita maksudnya kita nak puasa tapi tak dapat, jadi kita ambil peluang lain, alternatif yang lain. Bagi yang memang mampu dan berkesempatan dan dia boleh nak sampaikan pada orang lain, itu lagilah dia kira bonus. Dia dah puasa dah, lepas tu dia sampaikan pada orang lain. Kan maknanya bonus lah, dia pun dapat, bila dia sampai pada orang pun dia dapat lagi. Maknanya kelebihan yang lebih besar. Jadi ala kulli hal, kita ambillah peluang yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan ke atas kita semua atas apa yang kita buat. Mudah-mudahan semua yang kita buat ni masing-masing ada masing-masing punya urusan, semuanya mendapat redha dan juga keampunan di sisi Allah, keberkatan di sisi Allah, insya-Allah, amin. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, itu sekadar mukadimah sikit. Kita sambung pada kitab Al-Arba'un Al-Malayubiyah ataupun perbahasan berkenaan 40 hadis, 40 bab hadis tentang adab. Jadi last kita bincang tentang adab yang ke-14, kan, adab dalam berkasih sayang ataupun adab dengan rakan. Jadi kita sambung pagi ni adab yang ke-15. Adab yang ke-15 iaitu adab menerima tetamu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah, amin. Pada adab yang ke-15 iaitu adab menerima tetamu. Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya, Syekhul Muammar Abdul Samad bin Abdul Hamid Al-Qadahi, dari Kepala Bukit Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, bermaksud apabila Bani Quraidah menerima hukum daripada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seseorang untuk memanggil beliau. Beliau ketika itu berhampiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu datang dengan menunggang keledainya. Apabila dia mendekati baginda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang di sekeliling baginda, bangunlah untuk menghormati ketua kalian. Hadis sahih Al-Bukhari 3043. Baik, jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, ini pertama, kita nampak dengan jelas kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis yang sahih ni, yang mana Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk berdiri, untuk bangun berdiri, memberikan penghormatan kepada seseorang yang mempunyai sesuatu kelebihan. Biasanya pemimpin, ketua.
Kita berikan penghormatan tanpa disuruh. Dia ada satu lagi hadis riwayat Ahmad yang mafhum hadis tu, Nabi sebutkan berkenaan orang yang meminta orang lain berdiri untuk hormat dia. Ini mendapat kemurkaan di sisi Allah kerana isyarat kepada sombong. Kan, contoh kita pergi ke rumah orang, mungkin ada orang memang dia tak bangun. So kita suruh dia bangun. Berdirilah, hormatlah saya ni. Kan macam sombong tu. Memang sombong, bukan kan memang macam sombong, memang sombong. Jadi itu yang mendapat satu celaan di sisi Nabi, dan Nabi menyebutkan mereka ni, golongan ni mendapat kemurkaan Allah. Sebab dia minta, orang respect ni dia tak perlu diminta, dia diberi tanpa diminta. Itu baru ikhlas lah kan, respect yang ikhlas. Orang memang hormat, orang bukanlah suruh mengagungkan, sekadar memberi penghormatan. Kan kita biasa tengok lah kan, macam situasi kita sendiri pun, mungkin sebagai pekerja, contoh saya, bila pergi ke sesebuah sekolah kan, untuk ada program ceramah dan sebagainya tu, kita sebagai tetamu kan, kita pergi ni, memang biasanya guru-guru tu saya tak berapa perasan sangat, tapi pentadbir lah yang menjemput ataupun mengalu-alukan kita masa di tempat masuk tu kan, pintu masuk. So biasa memang mereka akan berdiri dan mereka akan kata apa, escort kita lah, orang kata apa tu, dia sama-sama pergi kan. Dia akan memberikan penghormatan macam tu. Dan waktu kita nak berucap, biasa dah duduk semua sama-sama dengan pentadbir, guru dia duduk tempat lain. Kemudian bila nak berucap, macam bila saya nak berdiri, nak memulakan program, maka mereka akan berdiri, berikan penghormatan. Biasa kalau guru besar nak berucap ke, mungkin YDP yang dipertua PIBG nak berucap ke, pun sama, bila dia berdiri, kami semua akan berdiri. Maknanya dia berikan penghormatan, bukanlah suruh buat memuja, mengagungkan pun. Dia satu bentuk penghormatan yang sebenarnya ia merupakan satu sunnah. Kita beri penghormatan tanpa diminta. Jadi bimbang sekalian, ini satu benda yang kita kena ingat. Dia bukanlah kita meminta orang berdiri, cuma kita berdiri sendiri, hormati dia. Hormat ni dia bersebab sesuatu yang dilebihkan pada dia. Biasanya kerana macam ni lah, kerana ada sesuatu tanggungjawab, dia ketua kan, so kita respect dia sebab dia lagi banyak tanggungjawab dia kan. Kita mungkin hormati seorang yang lebih berilmu kan, kita menghormati seseorang yang lebih tua. Ini semua bentuk-bentuk penghormatan yang diberikan secara ikhlas, yang bersebab, yang munasabah. Bukan kerana dia buat benda yang maksiat kita hormat dia, tak kenalah. Kan dia orang yang mengajak maksiat kan, CEO kepada kilang arak, kilang contohlah kan, terang-terang benda maksiat. Ni tak perlu kita hormat pun. Kita hormat ni macam kita dah bersekongkol dengan dia, kita dah macam redha pula atas apa yang dia buat. Jadi tak kenalah, tak perlulah hormat kan. Tapi kalau orang yang memang dilebihkan sesuatu atas apa yang dia buat, maka di situ kita berikan dia penghormatan. Satu sunnah. Dan dia diberi tanpa disuruh. Tak perlu orang minta, dia kena bagi sendiri. Maknanya kita kena ingat sendirilah kan, kita memberdiri dan kita berikan penghormatan. Macam kalau biasa di kelas-kelas dulu-dulu ni, biasa ketua kelas akan sebut bila guru nak masuk, dia akan bagi arahan kan, stand up kelas ataupun berdiri, lepas tu dia bagi salam kan. Ini satu benda yang sebenarnya memang kurang tepat. Saya kira sekarang ni trend ni dah berubah. Saya tak pastilah masih ada ke tidak keseluruhan, tapi kebanyakan yang saya lihat, yang suasana kelas yang saya pergilah di sekolah-sekolah ni, kebanyakan dah berubah. Dia dah amal bila guru masuk kelas, dia memang akan terus bagi salam, murid akan terus berdiri. Dia jawab salam sambil dia berdiri. Itu cara yang tepat sebenarnya. Dan itu jugalah yang saya sendiri amalkan. Dulu-dulu yang saya ingat masa saya kecil dululah, masa tahun 5-6 macam tu, di sekolah kebangsaan, sekolah agama tak apa ingat, kebangsaan memang saya ingat, yang mana dia
ketua kelas akan sebut stand up class. Itu bahasa Inggeris lah kan. Subjek English disebut stand up class. Bila guru masuk ni dia diam je. Ketua akan sebut stand up class, betul guru akan ketua bagi salam. Lepas tu guru yang jawab. Ini sebenarnya kurang tepat lah. Taklah kata salah, berdosa, tak adalah. Salah tu memang salah lah. Tapi bukanlah kata berdosa ke kan, tak. Tapi dia membuka ruang kepada jalan-jalan yang tak berapa elok. Iaitu kita yang berdiri, kita suruh orang berdiri, beri hormat. Dari situ macam satu cara yang tak tepat, yang menyebabkan kesan negatif. Jadi ini saya kira dululah. Sekarang mungkin masih ada, tak pasti. Tapi kalau contoh masih ada, kita boleh ubahlah, boleh diubah. Sebenarnya tak ada masalah pun bila guru masuk dan kita bagi salam terus. Bila kita masuk ke tempat orang lain kan, kita masuk kelas. Kelas ni macam ibarat macam rumah lah. Rumah-rumah yang berbeza. Kita masuk, kita bagi salam. Mana ada kita masuk diam, orang lain bagi salam kan. Tak kena lah. Kita masuk tempat orang. Jadi kita bagi salam dan tak perlu suruh berdiri pun. Dia kalau hormat dia akan berdiri sendiri. Kalau contoh ada budak yang tak nak berdiri pun, kita sekadar bagi nasihat je lah. Kalau awak tak nak hormat saya, tak apa, terpulang lah. Bagi cakap macam tu je. Tak payah nak beletih panjang tu ya. Bagi direct to the point. Dan siapa yang tak hormat guru, terpulang pada masing-masing. Nanti Allah tunjukkanlah apa yang sepatutnya. Kena stepek kan. Cukup dah tu. Kan sebab benda tu dia diberi tanpa disuruh. Kan? Jadi kalau ada jenis budak macam contoh lah. Sebab macam ni pernah ada budak saya tanya. Dia sharekan TikTok video TikTok disebutkan tentang hadis ni kan. Apa maksud ni? Dia orang ni kan advance sikit. Apa maksud ni kan? Kenapa tak boleh berdiri bila guru masuk ni kan? Saya pun terangkanlah. Bila disuruh berdiri yang tak boleh. Maknanya makruh kerana dia jadi tanda-tanda sombong. Disuruh orang berdiri, hormat dia. Tapi kalau dia berdiri atas dasar respect macam ni, tetamu datang kan, kita berdiri memberikan penghormatan, itu adalah sunnah. Ya, ada dalam hadis pun disebutkan. Bahkan Nabi pun memerintahkan kepada orang lain untuk berdiri, menghormati ketua yang datang tu. Kan, jadi kita nampak je lah. Sebab itu kita kena terangkan. Sekarang semua advance ni. So kita kena ambil sikit lah cakna benda-benda macam ni kan. So kita terangkan biar mereka faham. Jadi lepas daripada tu mereka dah tahulah, pelajar saya tu dah tahu dah isu ni. Dan memang bila saya masuk, saya lah especially saya masuk, memang saya akan terus bagi salam. Saya tak suruh diorang berdiri pun. Dan ketua pun tak akan suruh berdiri. Automatik lah dan mereka akan berdiri. Sebab apa? Mereka dah tahu itu satu bentuk penghormatan. Kan kepada orang tua, kepada orang yang guru, kepada mungkin mak ayah, tetamu, ada yang dilebihkan atas dasar sesuatu yang munasabah, bukan yang tak betul dalam syarak, yang perkara yang diharuskan. Jadi kita berikan penghormatan. So yang pertama kita berdiri. Okey, bibi sekalian, kita amalkan jugalah. Kita nak terima tetamu ni, kita berdirilah. Kecuali memang kalau dah tak ada kaki tu lain cerita lah. Kan kalau memang ada apa-apa alasan darurat kan, contoh memang kita tak boleh berdiri lama, nak duduk, it's okay lah, kita faham lah dia ada sebab. Tapi kalau memang sengaja duduk macam tak hormat, orang datang rumah kita memang duduk, lepas tu dia datang kat kita, dia tetamu kan, kita kena raikan dia. Tak kira lah kita ni besar hebat mana pun, dia datang dah sampai konsep tetamu ni, sebenarnya kita kena buang dah benda-benda tu. Jadi manusia biasa je. Mana ada kat luar, kat rumah kita masih lagi bertindak sebagai CEO, bertindak sebagai contoh macam ada jawatan ketua ke kan, pengerusi ke. Kita masih nak berpegang pada tu kan. Maknanya nampak tak sesuai lah. Bila dekat luar daripada jabatan organisasi ni, manusia biasa je. Jadi kena layan macam biasa. Jadi kalau ada tempat tu dia berperanan sebagai ketua. Kan. Tapi kalau di tempat yang lain, macam contoh kita kat rumah jemput orang datang raya, tak perlulah kita rasa macam nak sombong sangat kan, jadi macam aku ni CEO kan, duduk je. Orang tu datang salam, betul kita tak sebut apa-apa, suruh makan ke apa. Kita macam tak layan lah. Sebab ada orang jenis macam tu. Dan saya sendiri pun pernah hadapi lah. Tak ramai lah, adalah kan. Tapi pernah hadapi jenis yang memang dia jenis orang yang big shot lah. Kan, betul. Kita pergi raya atas dasar kita kenal dan sama-sama dalam organisasi lah di surau. Jadi ada lah, tak semua, tapi ada juga yang jenis macam tu. Dia tidak meraihkan tetamu, dia memilih tetamu pun ada. Dia memilih yang jenis kawan-kawan dia jenis yang tu dia rapat lah, orang yang big shot juga kan. Jenis yang biasa-biasa orang-orang surau ni dia macam
tak layan lah, macam tak layan, buat donor je. Betul kita je rasa macam aku ni pun dihargai ke tidak ni datang ni kan, macam orang tak dijemput je sebenarnya. Jadi sampai macam tu kita terasa kan sebagai tetamu. Jadi tak patutlah kita ingat kita di luar tu jadi orang biasa je, tak perlulah nak berpegang sangat dengan jawatan tu kan. Jadi itu tanda-tanda sebenarnya orang yang sombong, orang yang bongkak, jelas nampak takabur dia kan. Jadi jangan kita jadi macam tu, sebab kita kena ingat sekelumit ada kibr, adanya sifat takabur ini pun tak dapat nak masuk syurga Allah. Wal iyazubillahi min zalik. Lagi-lagi kalau kita mati dalam keadaan macam tu, lagi kita risau. Sempat bertaubat, tak apa lagi, alhamdulillah lagi lah. Tapi kalau tak sempat, mati dalam keadaan macam tu, dah risau sangat. Bila akhirat jadi muflis pula. Kan, waliyazubillahi min zalik. Jadi daripada ni kita nampak kita berikan penghormatan dengan cara kita berdiri. Itu adalah satu sunnah. Dan seperti tadi ada yang komen tadi tu, mana tadi yang sebut amalan hormat tetamu, protokol dan etiket. Alhamdulillah, sunnah ya muallim ya. Kita berdiri itu adalah satu bentuk penghormatan, dan penghormatan ini sendiri Nabi sendiri pun pernah suruh untuk sahabat buat. Maknanya nampak jelaslah dia memberikan penghormatan, tapi janganlah terlalu sangat over pula kan. Dia kena sederhana, jangan tak hormat langsung, jangan terlalu melampau. Melampau ni apa? Contoh saya dah pernah sebut sebelum ni, isu salam. Salam ni kan, bila salam nak cium tu, kita sebaik-baiknya jangan bagi dia tunduk lah. Sebab ada orang jenis yang dia salam dia hulur macam ni je. Dia hulur macam ni, orang pula kita tahu lah dia nak salam cium kan. Mungkin budak-budak kan, mungkin anak murid, mungkin orang yang lebih muda daripada kita, yang kita boleh agak dia nak cium kita kan. Dia nak salam cium. Janganlah kita hanya menghulur macam ni. Bila hulur macam ni, maka dia pun akan pegang dan dia akan tunduk. Ada orang dia hulur lagi bawah, lagi dia tunduk. Macam rukuk kan. Dia menyerupai dengan perbuatan dalam solat. Benda ni lah yang ada segelintir ulama tak setuju. Dia macam memberikan penghormatan yang agak melampau. Sebab dia macam dah menyerupai rukuk. Rukuk ni dalam solat. Solat ni hanya untuk Allah. Kan? Jadi dia ada tasyabuh kat situ. Jadi sebab itu ada yang tak bersetuju. Ini cara penghormatan yang membuka jalan yang tak baik lah. Takut orang rasa macam belagak, sombong, rasa macam diagungkan sikit, dia orang rukuk kat dia kan. Jadi kita pun kena ubah. So kalau kita di sebagai orang yang lebih tua ni, kita dah tahu orang nak, memang kita nak ready lah, orang nak salam cium ke apa kan. So sebaiknya macam mana? Saya dah sebut sebelum ni, iaitu kita mengangkat tangan. Kita bagi kat dia. Jangan kita statik macam tu. Dia yang datang rukuk, dia yang tunduk, kita angkat bagi dia. Maknanya dia mungkin dia gerak pun gerak sikit je. Kalau dia gerak lah. Kalau dia tahu kita bagi, dia akan tegak juga. So kita bagi tangan kat dia. Dah. Itu cara yang sesuai. Supaya orang, budak-budak tu, dia tak adalah dia salam jabat tangan je. Kalau dia jabat tangan saja, itu pun jadi masalah sikit. Budak-budak jadi dia macam over sikit lah. Jadi macam macam member je ni, salam je kan. Dia macam tak hormat pula kan. Jadi kita kena fikirkan cara sesuai. Jangan bagi dia rukuk, jangan bagi dia tunduk. Maka kita bagi tangan kat dia. So dia akan statik kan, dia akan tegak ataupun dia akan tunduk sikit je. Tunduk sikit tak apa lagi, dia jangan menyerupai rukuk tu. Jangan kita duk bagi tangan orang tu tunduk, walaupun anak sendiri pun. Sebab dia tetap sebagai hamba Allah juga. So kita kena fahami kaedah. So bagi dia cium tangan tu bagi. Cuma kita pastikan jangan ditunduk sangat. Maknanya kita bagi tangan kat dia. Kita boleh amal, kita berpraktik kan. Jadi pelan-pelan lah. Yang penting kita ingat, kita nak mengelakkan daripada sifat-sifat yang tak bagus lah. Biarlah dia tu hormat kita tu sekadar hormat yang sepatutnya. Jangan terlalu lebih-lebih sangat sampai macam taksub ke, sampai kita rasa kita ni terlalu hebat, terlalu macam agung. Jadi itulah kita nak elakkan. Jadi kita pastikanlah kita ambil ini sebagai satu amalan. Kita lihat pada hadis yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kesemua kami para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping baginda. Kemudian datanglah Fatimah radhiyallahu anha.
dengan berjalan kaki. Sesungguhnya demi Allah tidak ada sedikit pun perbezaan antara cara jalan beliau dengan cara jalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati Fatimah radhiyallahu anha, maknanya dah nampak kan, baginda mengalu-alukannya dengan berkata, "Selamat datang wahai anak perempuanku. Ahlan wa sahlan." Hadis Al-Bukhari 6286. Hadis yang sahih. Baik ibu sekalian, ini pun kita biasa kan amal kan. Tadi pun kita biasa amal, kita berdiri. Yang ni pun kita biasa amal. Sebut selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome. Beza bahasa je lah. Kan? Jadi, semua ni adalah merupakan satu sunnah. Sunnah. Bukan sekadar orang kata adab. Just adab yang sebagai seorang masyarakat kan, sebagai seorang Malaysian kan, bukan setakat itulah, bukan setakat adab sebagai seorang manusia biasa, moral sebagai seorang manusia biasa, tak. Dia merupakan sunnah. Kita ucapkan selamat datang, welcome, ahlan wa sahlan. Dia memberikan satu kata-kata yang orang rasa bersemangat, orang rasa dihargai kan. Sebab kita jemput orang, katalah buat kenduri kan, buat majlis doa yasin doa selamat. Jemput biasa takkanlah tak ramai kan. Biasa memang ramai. Paling-paling pun kalau buat kecil-kecilan pun lebih lah daripada 2-3 keluarga kan. Jadi maknanya orang datang tu boleh kata ramai lah. Apatah lagi majlis perkahwinan. Jadi kalau kita memilih orang-orang yang kita rapat tu kita sebut, oh selamat datang lah, kita berdiri semua. Orang yang tak rapat tu kita macam kita abaikan. Contoh kawan anak-anak kita kan, yang mungkin sekolah menengah, mungkin universiti. Betul, kita macam tak layan pun. Dia macam kita buat tak tahu, kita bagi alasan, tak apa tu kawan anak saya, biar dia yang layan. Kan? Jadi tak berapa seronok lah, sebab kita sebagai dewasa, kita yang kata, jelah tuan rumah kan, memanglah anak kita pun tuan rumah juga. Cuma lebih utama adalah orang dewasa tu yang memberikan penghargaan kan, mempersilakan. Itu yang lebih sesuai. Jadi bibi sekalian, kita cuba ingat benda ni. Maknanya berkenaan tentang apa cara kita nak mempersilakan orang kan. Jadi kita amalkanlah, kita persilakanlah dengan baik-baik, tanpa memilih orang. Sebaik-baiknya jangan kita memilih lah. Memilih ni menunjukkan tanda kita tidak ikhlas dalam bergaul sepatutnya. Kecuali kalau kita nak mengelakkan masalah. Kan ada orang jenis memang tak ngam kita. Kita bukan tak nak ngam dengan dia. Dia tak nak ngam kita. Kita nak serasi kan. Dia macam ada tak kena dengan kita lah kan. Tak kira lah apa je sebab dia. Jadi kita nak terlalu rapat dengan dia tak boleh. Jadi masalah. So jangan kita terus putus pula. Kan. Jangan sampai kita pula yang tak layan langsung. Sama lah kita dengan dia. So kita macam biasa, jumpa dia terserempak bagi salam. Dia nak jawab ke tak jawab, ntar dia pulang lah. Kita bagi je salam. Jadi manusia Muslim yang biasa, saudara se-Islam kan. Bagi salam, kalau apa yang mungkin dia tiba-tiba cakap kita layan macam biasa. Tapi jaga limit lah. Jaga limit kan. Jangan kita rasa nak rapat lah kan. Akhirnya bila rapat jadi lagi masalah. Sebab dia dah tahu dia dengan kita tak sehaluan. Kecuali kalau dia betul-betul nak berubah, itu kita bagilah dia peluang kan. Tapi kalau contoh jenis memang dia tak nak berubah pun, dia jenis yang macam tu juga, masih memilih, biarlah dia dengan pilihan dia tu. Biarlah dia dengan sikap dia tu. Kita tak perlu nak ikut macam dia. Kita layan je, cuma limitkan. Jangan ada masalah. Kan, limitkan. Siapa pun lah, sebagai kawan ke jiran, mungkin saudara mara sekalipun. Kan kita tahu dah jenis lain sikit ni. Kan, so kita tahu dia tak sehaluan, kita nak juga jaga hubungan, maka layan dia, cuma kita jaga limit kan, batasan tu. Sebab contoh baru-baru ni pun ada juga seorang pelajar saya, dia dah sekarang ni tahun ni SPM. Kita doakan dia lah, semoga dia berjaya. Pelajar saya ni, dia mengadu lah dekat WhatsApp kan, dia kata kawan dia ada yang jenis yang macam suka cari pasal dengan dia lah. Dia dulu kawan baik, tu jadi pasal macam gaduh kan. Jadi dia minta nasihat apa dia nak kena buat, sebab dia disayang kawan dia tu kan. Tapi kawan dia tu semakin berubah, dia dah jumpa kawan yang lain yang mengajak dia ke yang tak berapa nak elok lah.
macam cakap tak elok, baju buat solat pun ada tinggal, macam tu lah benda yang tak elok sangat. Jadi pelajar saya ni dia pun mengadu, dia minta nasihat lah apa nak kena buat ni kan. Lebih kurang lah dia bagi ayat dia kan. Jadi saya pun nasihatkan lah kan, awak jagalah batasan, maknanya limitkan perbualan tu, jangan sampai putus, jangan sampai tak cakap langsung kan. Baik dah putus tak cakap langsung, itu dah termasuk dalam kategori orang yang memutuskan silaturahim kan. Qati'un lirrahmi. Kita tak nak jadi orang tergolong dalam kalangan macam tu. Walaupun kita ada alasan tak nak gaduh ke apa, tapi jangan sampai terus putus, tak layan langsung, tak pandang langsung. Jangan macam tu lah. Kita jaga batasan. Maknanya kalau terserempak bagi salam. Betul, kalau dia tanya apa-apa jawab je ringkas-ringkas. Jangan sampai kita block dia, buat tak tahu kan. Ini benda yang sebenarnya tak patut lah. Jaga batas. Dia tak perlulah over sangat, takut masalah. Dan bila ditanya ke apa ke terserempak, jangan kita buat tak tahu terus. Jaga batasan. Itu yang pelajar saya itulah, dia minta nasihat, saya beritahu macam tu. Kan, sebab kita kena ingat, kita ikut apa yang dalam syarak lah. Kita ikut apa yang ada dalam syarak, jangan kita pula yang mereka-reka satu cara. Kita tak, memang saya faham kalau ada yang bertanya kan, ada yang berkata orang yang rasa dia tahu kan. Betul lah, saya sendiri pernah rasa juga. Jadi kita amalkan begitulah. Maknanya tak perlulah terlalu sangat nak ambil berat, ambil tahu sangat kan. Kita jaga limit je. Jangan sampai tak buat apa-apalah. Jangan sampai tak layan langsung. Baik, kita lihat pula kepada hadis yang ketiga. Yang ketiga ni disebutkan daripada Umar bin As-Saib, berkata telah disampaikan kepadanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, lalu datang kepadanya ayah susuannya. Dia lantas menghamparkan sebahagian daripada bajunya lalu duduk di atasnya. Kemudian datang pula ibu susuannya. Lalu bapa susuannya menghamparkan bahagian lain daripada bajunya dan ibu susuannya duduk di atasnya. Kemudian datang pula saudara lelaki susuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu mendudukkannya di hadapan baginda. Maknanya dia masih kecil lah. Hadis yang sahih Abu Daud 5145. Jadi ibu ayah sekalian, itu lagi hadis kita nak fahami apa? Kita menyediakan tempat untuk tetamu duduk. Itu maksud kepada hadis ni. Kita menyediakan tempat untuk tetamu duduk yang selesa, yang sesuai. Ni pun saya kira kita dah biasa amal. Orang datang, kita dah berada di depan pintu, ataupun kalau majlis perkahwinan di tempat masuk tu, betul kita silakan datang, sampai datang kita bagi salam. Tapi sebenarnya sesuai tu orang datang tu bagi salam lah. Kan kita cuma senyum dululah, senyum kan. Kita persilakan, kita sebut je sila-sila datang kan. Jadi orang datang tu dia bagi salam, kita pun jawab salam. Betul kita persilakan, suruh dia makan, jemput datang, jemput makan kan. Jangan malu-malu. Ayat kita lah, ayat-ayat kita yang kita biasa guna. Ayat sesuai lah. Jangan over sangat pula kan, sampai menyakiti hati pula. Kan kita kata ambil makan-makan, jangan makan banyak sangat, nanti gemuk pula. Walaupun nampak macam kita bergurau sikit kan, mungkin terasa lah kalau cakap dengan orang yang gemuk. Jadi dia terasa sikit, jadi tak kena lah. Kita nak bergurau ni kena ikutlah kepada sensitivity lah kan. Ni jangan kita duduk syok sendiri je, kita duduk bergurau-bergurau, rupanya ada unsur yang tak elok, unsur menghina, unsur lucah. Jadi kita kena hati-hatilah penggunaan kata-kata ni. Jadi berguraulah setakat mana yang sesuai kan. Contoh orang tanya kita kan, dia datang tanya ni, ni makan kat mana kami ni kawan-kawan anak encik ni kan, anak pakcik ni, kami tak tahu nak makan kat mana. Kita ni sebagai tuan rumah kita pun jawab, adik pastikan nanti makan di mulut. Jangan makan di tempat lain, makan di mulut. Nak bergurau lah tu kan, makan di mulut kan. Yelah tahu lah makan di mulut, tapi makan di tempat mana kan, makan di lokasi mana. Kawan tu pun dah marah dah. Jadi contohlah itu macam bergurau yang tak adalah unsur yang negatif pun kan. Dia macam main-main perkataan lah. Jadi itu tak apa kan, contoh. Tak apa-apa gurauan yang sesuai lah kan. Kita nak beramah mesra, silakan.
Jadi kita dah mempersilakan orang dan kita menyediakan tempat untuk dia. Kalau di rumah kita biasanya macam dah sedialah tempat di ruang tamu tu, kita pun suruh kan, silakan duduk kan, sila makan, sila menyamah, jangan rasa malu. Betul, itu semua adalah merupakan satu sunnah. Bukan kata setakat macam adab sebagai seorang manusia je kan, kita layan orang yang bukan Islam je macam tu. Dia merupakan sunnah. Jadi biar sekalian kita ambil lah benda-benda macam ni, kita fahami, kita cuba amalkan. Baik, kita lihat apa yang penulis kitab memberikan huraian tentang bab ini. Latar belakang bab, umat Islam yang berbilang bangsa ni masing-masing mempunyai cara mereka yang tersendiri dalam menerima tetamu. Sesetengah bangsa berlebih-lebih dalam persediaan menerima tetamu, manakala sebahagian yang lain tidak mengambil berat akan aspek menerima tetamu. Oleh itu wajarlah kita ni meneliti adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima tetamu agar ianya menjadi satu penanda aras yang dapat diikuti oleh semua bangsa, terutamanya apabila berlakunya pertembungan budaya di antara kaum muslimin yang pelbagai. Kita nampak sinilah yang ditulis oleh penulis kitab ni, yang disyarahkan adalah ada sebilangan ataupun segelintir kaum ataupun kita kata agama lah, lagi sesuai agama, yang mana dia berlebih-lebihan, ada pula yang langsung tak layan. Jadi dua-dua ni adalah yang tak sesuai dengan sunnah. Yang kita dah pernah sebut sebelum ni, dalam syariat Islam ni, dia sesuatu pun kan, dia jangan sampai berlebih-lebihan yang menyebabkan keburukan dan langsung tak ada, yang tak dapat pun kebaikan. Kita bincang dulu kan dalam satu adab ni, dia berkaitan dengan apa, adab dengan diri sendiri kot. Ada bincang tentang kita nak beribadah kan, dan kita berlebih-lebihan sampai mudarat, dan kita tak ambil kisah langsung. Kita sebagai seorang manusia Muslim yang biasa, Muslim, orang beragama Islam, kita memang kena ambil berat, iaitu dua hukum, wajib dengan haram. Ambil berat, maknanya yang wajib betul-betul sungguh-sungguh kita buat, haram betul-betul sungguh-sungguh kita tinggalkan. Tapi nak jadi orang yang mukmin, nak jadi orang yang lebih tinggi darjat, diangkat darjatnya, maka dia tak cukup dengan dua hukum tadi, dia kena ambil lagi dua hukum, iaitulah sunat dan makruh. Dia ambil berat. Maksud dia apa? Bab sunat dia ambil berat sungguh-sungguh, dia nak buat, kita nak tinggalkan kan, dia nak dapatkan kelebihan. Bab makruh dia ambil tahu dan dia akan sungguh-sungguh tinggal. Kalau orang di golongan yang bawah tadi, yang pertama tu, dia kalau disebutkan tentang sunat, makruh, dia mungkin tak berapa kisah. Dia macam tak ada prioriti, dia tak ada satu kesedaran, oh ni sunat ni kena buat. Dia macam ikut mood kan, ataupun dia macam tak konsisten. Sama juga dengan makruh. Makruh bila disebut makruh, dia macam nak tak nak, dia macam tak ada perasaan. Kita tak nak begitu. Kita dalam golongan yang wajib kita memang buat, haram memang tinggal, dan sunat makruh ni kita ambil berat. Ambil tahu sungguh-sungguh perkara-perkara yang sunat, berbentuk adab kan, berbentuk amalan sunnah. Betul yang makruh, yang dibenci Allah, yang dilarang oleh Nabi, kita ambil sungguh-sungguh, kita tak nak buat, tinggalkan sungguh-sungguh. Kita jadikan dia macam haram, yang mana kita anggap dia macam haram, tinggal sungguh-sungguh. Jadi dalam kita beradab ni, dia jangan sampai berlebihan, jangan sampai langsung tak ada. Bila berlebihan ni makna dia apa? Kita sampai memudaratkan dirilah. Contoh tadi kita dah sebut, bila kita nak solat, kita nak beribadah puasa, sampai menyakiti diri sendiri, sampai tidak berlaku adil. Contoh solat malam ni sampailah kita tak larat nak bekerja,
tak larat nak buat urusan lain, tak terjaga anak-anak, terabai tanggungjawab. Jadi itulah contoh orang yang dia ibadah tapi dia tidak kata apa, konsisten. Maknanya konsisten dia kata apa, tidak memberikan satu keadilan pada diri dia. Kan dia ibadah tapi sampai abaikan dia punya tanggungjawab yang lain. Ini contoh orang yang maksud berlebih-lebihan. Dia tak kena. Kalau orang yang memang solat lama semua, tapi dia jaga juga kewajipan dia lain, tak apa. Kan dia takkan bagi alasan, oh sebab saya solat semalam, tu yang saya tak larat hari ni. Saya solat malam, saya puasa hari ni, tu yang saya tak larat ni nak buat kerja. Tak ada gitu kan. Sebab itu bukannya satu kewajipan, kemestian, satu pilihan. Jadi kalau kita kata macam tu, jangan kita buat. Tak perlu kita buat. Jangan rasa sampai nak beribadah ni sampai kita jadikan dia alasan. Ini contoh orang yang dia tahu tak mampu tapi dia buat dan dia berlaku berlebih-lebihan. Sebab apa? Dia dah memudaratkan diri dia. Dia meninggalkan kewajipan yang lain. Tak sesuai lah tu kan, tak patut lah. Satu lagi pula adalah orang yang langsung tak ambil peduli. Samalah dalam isu ni, dalam bab tetamu, ada orang berlebih-lebihan sampai dia memuja, sampai contoh ada sampai sujud pun ada kan. Macam kalau ibu-ibu ayah lihat orang Hindu lah, yang saya boleh lihat, yang saya boleh kata orang Hindu, bahkan orang Buddha pun ada kan. Yang mana dia nak hormat ni, dia sampai dia sujud kat kaki. Biasanya anak sujud kat kaki mak ayah dia ataupun menantu sekali. Dia sujud kononnya ambil berkat lah, kononnya nak hormati, kan. Jadi dia sujud juga di kuil dia. Ada sampai dia buat cara-cara yang melampau lah. Dia menyakiti tubuh badan dia macam tai pusing kita tengok kan. Dia cucuk badan dia, kononnya itu tanda dia betul-betul tinggilah iman dia. Maknanya kita nak faham macam itulah, dia punya agama dia kuat lah. So dia sanggup menyakiti badan pun tak apa. Dia sanggup kerana Tuhan, macam tu. Jadi ini ikut kefahaman dia, dia rasa macam betul lah. Tapi sebenarnya kalau kita nilai balik dari sudut syarak, sangat tak patut. Inilah mudarat. Mana ada dalam Islam macam tu. Nak dapatkan satu kedudukan istimewa, kena buat benda-benda yang menyakiti badan, kan, menyakiti tubuh badan, yang membahayakan nyawa. Mana ada. Ni agama lain yang tak betul dia punya kefahaman. Inilah contoh berlebih-lebihan yang tak ada pun dalam Islam. Tak sebutlah agama yang dulu memang ada dalam syariat mereka yang kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Itu dulu-dululah, dulu-dulu dalam agama yang sebelum ini. Yang mana salah satu kaedah nak bertaubat adalah bunuh diri. Kita bertengok dalam kisah Nabi Musa kan. Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk yang mana nak bertaubat, dia bunuh diri. Itu syariat terdahulu. Tapi datang Islam, dia telah menghapuskan amalan tersebut lah. Dia waktu tu sesuai. Syariat tu macam tu. So kita sekarang tak ada dah begitu. Jangan terlalu melampau berlebih-lebihan, jangan terlalu tak ambil berat juga. Langsung tak layan. Tetamu datang, langsung pula tak layan. Itu pun tak sesuai. Tak patut dan tak beradab. Kan langsung tak layan. Dia macam duduk main handphone. Orang datang macam tu, majlis perkahwinan kan. Tak layan lah. Dia orang cakap dengan dia pun macam tak nak cakap. Jadi benda ni semua akan menyebabkan orang terasa. Dan memang sungguh tidak beradab. Dan kita menerima tetamu lah, terutamanya. Jadi ini yang kita patut faham. Jadi apa ni, jadikanlah penanda aras daripada tadi 3 hadis tu, 3 amalan itu secara khusus kita jadikan satu penanda aras untuk kita beramal. Kita lihat lagi apa yang pengajaran dalam kitab ini yang ditulis oleh pengarang kitab. Terdapat 3 keadaan berdirinya seseorang. Pertama, apabila seseorang itu berdiri daripada duduk untuk memberikan pentakziman kepada seseorang. Ini adalah dilarang kerana terdapatnya unsur mengagungkan makhluk. Kedua, seorang itu berdiri di sebelah atau di belakang seseorang untuk melindunginya. Ini dibenarkan kerana bertujuan mengawal keselamatan. Macam biasanya kita tengok bodyguard lah kan, tepi ataupun belakang dia. Ataupun ada juga yang depan. Dia macam sekeliling. Maka yang orang yang tu dia diberikan yang dijaga itu dekat tengah-tengah.
kan. Orang lain semua surrounding kat sekeliling dia. Ketiga, seorang itu berdiri diikuti dengan berjalan ke arah seseorang untuk menyambutnya sebagai suatu bentuk penghormatan, yang mana ianya adalah dibenarkan di dalam agama. Perbezaan antara cara berdiri yang pertama dan ketiga adalah cara berdiri yang pertama adalah hanya berdiri daripada duduk. Namun cara berdiri yang ketiga adalah berdiri diikuti dengan berjalan ke arah orang yang diberikan penghormatan tersebut. Yang pertama tadi disuruh berdiri. Yang ketiga tadi yang dibolehkan yang kita buat bila menghormati orang. Kan kita adalah kita berjalan ke arah dia, kita mempersilakan dia. Itu yang kita biasa buatlah. Itu yang dibenarkan. Yang tak boleh kita ingat dia berdiri disuruh. Disuruh untuk berdiri dan kita berikan takziman. Takziman ni apa? Kita mengagungkan dia, azim kan, mengagungkan dia. Itu yang tak boleh. Apatah lagi kalau dah tunduk, salam, cium, tunduk sangat pun tak patut. Kita kena angkat tangan tu. Walaupun kalau nampak di peringkat yang lebih tinggi, contoh macam di inilah jabatan-jabatan tertentu kan, kita rasa macam apa ni angkat-angkat tangan kan. Kita lebih suka hulurkan tangan je, orang tunduk-tunduk. Itu bahayalah tu. Itu semua membuka ruang kepada jalan yang tak elok, sifat-sifat mazmumah. Dia masalahnya apa? Penyakit hati tu. Dia datang tu sekali zap datang. Kan kita rasa macam orang datang cium-cium tangan aku lah, tunduk-tunduk kat aku. Jadi dia akan datang satu sifat ataupun satu lintasan hati, dia akan rasa macam bangga, belagak, sombong. Tak mustahil. Dan itu kita ni kat peringkat mana pun, di mana sekalipun, kita ni kena ingat, kita ni tetap sebagai hamba Allah. Tak kira lah orang bagi kemuliaan kita macam mana pun, hebat manalah kita, nama masyhur mana sekali pun. Datanglah orang berpusu-pusu datang hormat kita kan, mungkin apa artis ke, mungkin menteri hebat ke apa kan. Jadi tak kira lah apa alasan pun, kita di hadapan Allah cumalah hamba, makhluk saja. Nothing, tak ada apa pun. Kita dinilai ataupun dipandang pun dengan amal soleh. Kan dipandang pun dengan takwa, dengan hati. Jadi tak ada apa-apa pun kita nak berbangga di hadapan Allah. Di hadapan manusia tu mungkin kita rasa bangga, tapi di depan Allah tak ada apa, nothing. Yang kedua, yang kedua. Di antara adab Rasulullah SAW adalah mengucapkan kata-kata aluan kepada tetamu. Rasulullah SAW kadang-kadang mengulang namun tanpa terlalu memperbanyakkannya dan menggunakan perkataan yang berlebih-lebihan dalam menyampaikan maksud alu-aluan. Ini pun sederhana. Kalau Nabi ulang juga sesuatu tu, memberikan satu penegasan kan. Tapi tak terlalu panjang lah. Kita pun biasa macam tu kan, kita suruh datang, sila-sila jemput masuk. Kita berkata silakan menjamu selera. Dia ringkas-ringkas je lah. Ringkas-ringkas sahaja. Jangan sampai terlalu panjang sangat sampai orang pun rasa macam tak selesa kan. Orang tetamu kan. Tamu ni bila orang datang tu, kita janganlah bercakap semata-mata kan. Kita bagi dia apa-apa menjamu sikit. Paling-paling pun air lah. Kita amalkan macam tu. Walaupun siapa pun datang berulang kali pun, paling-paling pun adalah satu teguk air. Ataupun satu makanan yang simple. Dia itu adab dia. Walaupun orang tu sama datang berulang kali pun tetap samalah dia punya adab. Sebab dia kira tetamu. Tetamu maknanya memang dia adalah orang yang luar datang. Jangan sampai kita ni, yalah, kita anggap dia dah biasa datang dah. Bukan. Dan lah kalau dia tu memang family kita. Memang family kita yang duduk dengan kita kan. Cuma dia datang tu jarang-jarang. Itu dah kira ahli keluarga, itu dah kira orang rumah dah tu, orang dalam rumah. Kalau contoh family kita juga, katalah adik-beradik kita kan, yang mana dia berkahwin di duduk rumah lain, itu pun kira tetamu tu datang tu. Walaupun kita kata ni adik saya ni, kakak saya, abang saya ni, tapi dia dah kira ahli keluarga yang lain, maknanya datang dari keluarga yang lain, satu family yang baru kan. Jadi dia dah kira tetamu.
Sebab itu bila anak kan, anak balik rumah, misalnya anak perempuan lah, balik rumah ibu dia nak jadikan rumah tu macam rumah dia sendiri. Tak boleh terus buat macam tu. Kecuali lah kalau diberikan keizinan. Dia hanya sebagai tetamu. Datang 3 hari, dah selesai. Kecuali kalau diberikan keizinan. Ibu dia nak contohlah, anak dia kata nak tinggal sini seminggu kan. Kena minta izin, bukan dia buat hak sendiri. Sebab dia dah kira keluarga lain, dia dah kira tetamu dah. Kan dia dah keluarga lain dah. Bukanlah suruh putuskan hubungan ke apa kan, taklah macam tu. Cuma dia kena ingat dia punya perspektif dia adalah dia family baru. Family yang baru. Jadi dia datang tu tetamu je. Kalau dia kata nak tinggal apa, minta izin. Kalau contoh mak dia kata, minta maaf lah, awak kena balik lah 3 hari, mak tak larat lah. Dia kena hormatilah. Mana boleh kata, apalah mak ni tak sayang anak. Sebab kita ni ada kepentingan. Kita nak letakkan anak kat situ, suruh mak jaga. Biasa mak-mak lah yang jadi mangsa. Ayah tak, isteri je. Straight to the point je. Kerana anak-anak pun takut dia minta izin dengan ayah kan. Tapi biasa ibu lah mangsa. Ibu pun tak sampai hati nak suruh halau, nak kata halau lah, nak suruh balik pun tak sampai hati. Nak suruh tinggal pun tak boleh juga. Dia pun tak larat. Sebab tu anak ni kena matang lah. Anak ni kena fikir perspektif ibu dia. Sebab ini jangan betul-betul terpaksa dan dia tahu mak dia boleh jaga, family dia boleh terima, dan jangan terlalu lama sangat lah. Maka atas dasar ihsan terpaksa, maka buatlah. Tapi jangan ambil kesempatan. Sebab kita ingat dia tetap dikira tetamu. Dia bukan dia kira family ni keluarga dia sendiri lagi, lepas tu dia buat ambil hak sendiri. Tak. Dia bukan kira macam tu. Dia tetap orang luar. Dia kena jaga adab. Dia tetamu je. Jadi kalau apa pun dia nak jadikan hak pun kena minta izin. Sebab dia dah kira keluarga yang lain. Dia dah diakad ijab kabul dengan orang lain kan. Jadi dia kena datang tu dia jadi tetamu lah. Dia jangan ambil kesempatan. Sebab ni kadang berlaku sekalian kalau kita lihat dalam dalam isu-isu tentang keluarga ni. Biasanya yang ni yang saya baca, biasa saya dengar lah, yang saya baca juga, yang isu anak ambil kesempatan. Sebab sekarang kan kebanyakan perempuan semua dah bekerja. Bila bekerja dia dah ada anak, so dia jadi macam nak jaga tu payah lah. Akhirnya yang dia jadi satu trend hari ni, dia bagi mak dia jaga. Yang saya kira tak patut lah. Tak patut sangat sebab mak tu dah berumur kan. Waktu tu dia nak rehat. Dulu jaga kita, sekarang jaga anak kita pula. Ingat apa? Dia tu bibik ke? Dah lah jaga betul, tak bayar apa-apa pula. Tak bagi apa-apa duit ke bantu family ke, tak ada pula. Nampak sangat terang ambil advantage. Alasan je lah dia kata anak, sayang cucu lah apa. Itu kita punya kepentingan. Tapi yang mangsa kesiannya dekat mak. Mak nak tolak pun tak sampai hati. So kita kena fikir. Jangan sampai mak tu terasa pula kan. Mak kita ambil advantage. Dan lebih menyedihkan kalau dia menjadikan orang lain mangsa. Ahli keluarga tu yang lain pula mangsa. Kan mangsa bukan kata apa kan. Sebab kita kena fikir tanggungjawab tu siapa punya. Tanggungjawab tu siapa? Mak ayah kena jaga anak tu. Bukan nenek jaga, maknanya nenek tu jaga cucu. Bukan pakcik-makcik jaga anak tu maknanya masa yang terlalu lama. Dan sampai menyebabkan orang rasa tak selesa, tak seronok. Tak patutlah macam ni ya. Dan yang terakhir yang terhadap yang tamu adalah bagi tuan rumah untuk menjadikan tempat duduk tetamunya. Tuan rumah bertanggungjawab dalam menyambut tetamu, manakala tetamu haruslah menghormati aturan di rumah tuan rumah. Ini kita pun tahu, jangan ambil advantage sangatlah. Itulah kesimpulan untuk pagi ni. Tengok ada soalan sikit. Satulah soalan kot lah. Ustaz, kalau mak kira tetamu ke, kita kena minta izin ke dari suami kalau mak nak duduk sehari dua di rumah kita? Of course, mesti. Lagi-lagi kita sebagai perempuan, maknanya suami, maknanya apa? Kita kena minta izin suami lah. Itu lagi penting. Lagi sebab kita ni di bawah jagaan dia. Kan kita ni di bawah pemeliharaan dia, jagaan ni lah, di bawah tanggungjawab dia. Jadi mesti mak datang rumah anak ke, anak pergi rumah mak ke, dia kena ingat dia dah jadi family lain. Maknanya dia kena act sebagai tetamu. Jadi mestilah bab ni mesti kena jaga, mesti kena minta izin. Kalau contoh suami kata tak boleh, jadi kita pandai-pandai lah kita pujuk ke apa kan. Tapi kalau kata tak boleh, memang tak boleh lah.
Dia kena ikutlah, sebab itu yang ikut pada hukumnya begitu. Ikut pada hukumnya begitu, maknanya jangan, dia point dia apa? Jangan ambil kesempatan. Bila mak datang, biasa mak datang rumah anak ni tak lama-lama. Jaranglah dengar. Kecuali kalau ada kepentingan. Dan kalau contoh suami pun setuju nak jaga mak ke, ya itu lain lah, itu rezeki lah. Tapi kalau kata dia tak nak jaga ke apa kan, so kita kena fikirkan cara lain. Sebab itu rumah dia kan. So kita kena fikirkan begitu. Sebulan dua, mesti minta izin lah, lain minta izin. Kalau dia lebih, dia sebenarnya 3 hari tetamu, 3 hari je. 3 hari pun dah kira sebenarnya lama lah, sebab dia bermalam di situ. Kalau sebulan dua lagi kena minta izin. Kalau jangan sampai menyebabkan suami tu terasa, menyebabkan dia rasa macam beban, dia jadi stres. Jangan begitulah. Itu kita kena pandai untuk merancang. Sebab itu paling selamat, masing-masing kena ada rumah masing-masing. Macam mak ayah ni pun ada rumah sendiri. Macam kita, macam anak perempuan ni ikut suami dia lah. Macam anak-anak lelaki ni pun ada rumah sendiri. Sebab apa? Macam isu macam ni lah, bila timbul ni kita nampak jalan dia. Ada masalah ke apa, macam tak kena kan, tak sehaluan kan, sebab bukan senang nak sehaluan, semua nak serasi kan. So bila tak sehaluan ke apa, kita dah ada rumah masing-masing. So berada dalam rumah masing-masing. Contoh kalau tak ada yang jaga, contoh anak perempuan, tak ada orang lain nak jaga. So kita ada kemampuan lebih, kita mengupah seseorang untuk menjaga. Ataupun kita hantar ke hospital dan sebagainya. Itulah ibu sekalian. Jadi itulah untuk pagi ni. Saya tahu mungkin depan ni ada kuliah lagi. InsyaAllah kita akan sambung daripada pertemuan akan datang. Kita akan bincangkan pula adab yang ke-16, iaitu adab dalam memudahkan urusan orang lain. Adab dalam memudahkan urusan orang lain. Nanti kita bincang akan datang. Apa maksud tentang ini ya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat sama-sama amalkan. Jadi mohon maaf kepada yang tak sempat jawab, masa pun dah terlajak laris. Sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu taala alam wa ilmuhu wa atam. Auzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا إن حاجتنا إليه ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.